Hai, Assalamualaikum semua. Kenal tak suara siapa ni? Ni Teacher Pika. Okey, hari ni teacher nak ajar awak satu pelajaran. Boleh ke boleh? Boleh. Okey, semua tahu tak tema bulan ni apa? Tema bulan ni I love my occupation. Tahu tak occupation tu apa? Occupation tu kerjaya. Awak nak jadi apa bila dah besar nanti? Apa cita-cita awak? Dah fikir dah? Awak boleh jadi detektif, awak nak jadi askar ke, nak jadi polis ke, nak jadi bomber ke, nak jadi ustaz ke. Awak nak jadi tukang masak pun boleh. Arkitek pun boleh. Lagi? Nak jadi angkasawan ke? Lagi? Apa lagi? Banyak lagi kerja yang awak boleh jadi, yang awak rasa awak nak sangat jadi tu bila awak dah besar. Awak pilihlah. Bila awak dah pilih, awak kena belajar sungguh-sungguh. So, hari ni teacher nak cerita dekat awak tentang manusia yang paling agung untuk kita. Siapa tu? Pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tajuk pendidikan Islam kita pada hari ini adalah sirah, berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak tahu tak Rasulullah SAW kerja apa waktu Rasulullah SAW hidup dahulu? Kalau awak tak tahu, mari sini biar teacher cerita. Are you ready? Yes, I'm ready. Nabi Muhammad SAW tidak dididik oleh Allah SWT dengan harta yang banyak dan bersenang-senang. Malah keperitan hidup yang dilalui oleh baginda Nabi SAW tidak akan tertanggung oleh orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi waktu lahir, waktu Nabi kecil-kecil, daripada awal-awal dulu, Nabi bukan orang yang senang, Nabi orang yang susah. Allah didik Nabi dengan kesusahan dulu. Nabi tak macam kita. Kita lahir semua cukup. Jadi awak kena bersyukur dengan apa yang awak ada sekarang. Seperti manusia biasa, Nabi Muhammad juga bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Nabi Muhammad pun kerja juga sebab nak dapat duit untuk membantu keluarga baginda. Nabi Muhammad SAW sudah mula bekerja ketika baginda masih kanak-kanak lagi. Nampak tu? Nabi waktu kecil-kecil lagi dah mula berniaga, dah mula bekerja. Sikap Nabi yang bersungguh-sungguh ni dan sifat kejujuran Nabi banyak membuatkan orang lain sanggup ambil baginda untuk bekerja walaupun waktu tu Nabi masih kanak-kanak lagi. Okey, teacher nak ceritakan ada beberapa pekerjaan yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu terbahagi kepada dua. Pertama, waktu baginda kecil, dan yang kedua waktu baginda dah besar, waktu baginda dah dewasa. Awak kenal tak tu bunyi apa? Tu bunyi apa tu? Betul, tu bunyi kambing. Kalau awak nak tahu, dulu waktu Nabi kecil-kecil, Nabi dah mengembala kambing. Awak tahu tak mengembala tu apa? Mengembala tu jaga kambing. Awak rasa jaga kambing tu senang ke susah? Mestilah susah kan? Dah lah budak kecil, lepas tu nak kena jaga kambing. Kalau awak nak jaga adik awak pun awak tak reti, kan? Kambing bukan seekor tau. Kambing ada banyak kambing. Bila Nabi Muhammad mula mengembala kambing
Nabi Muhammad SAW mula mengembala kambing pada ketika baginda masih dalam pemeliharaan ibu susuan baginda, iaitu Halimah binti Abu Du'aib yang lebih dikenali dengan nama Halimatus Sa'diyah. Pernah dengar kan? Ibu susuan Nabi nama dia Halimatus Sa'diyah. Waktu masa Nabi dalam penjagaan ibu susuan Nabi ni lah Nabi mula mengembala kambing. Waktu tu Nabi baru berusia 4 tahun. Awak berapa tahun? Awak 3 tahun ke? 4 tahun ke? 5 tahun ke? 6 tahun? Hebat tak Nabi? Masya Allah, umur 4 tahun dah mula mengembala kambing. Hebatnya. Kalau awak nak tahu sebenarnya cerita dia, kambing-kambing ibu susuan Nabi ni sebenarnya kurus-kurus, tak sihat. Tapi lepas ibu susuan Nabi ni jaga Nabi, lepas tu Nabi pula yang mengembala kambing. Semua kambing tu jadi sihat, jadi gemuk, banyak susu. Sebab tu antara mukjizat Nabi. Kali kedua yang Nabi pernah mengembala kambing adalah selepas awak pernah dengar tak peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW? Kalau awak nak tahu, lepas peristiwa tu Nabi Muhammad mengembala kambing. Waktu tu Nabi Muhammad dah duduk dah semula dengan ibu kandung baginda. Ingat lagi tak nama ibu kandung Nabi Muhammad SAW? Nama ibu Nabi adalah Aminah, Siti Aminah. Waktu tu Nabi Muhammad SAW mengambil upah mengembala kambing pada penduduk Mekah. Selepas ibu Nabi meninggal dunia, yang jaga Nabi adalah ayah saudara Nabi, iaitu namanya Abu Talib. Waktu ni pun Nabi masih mengembala kambing. Nabi duduk dengan bapa saudara Nabi pun Nabi ambil upah untuk mengembala kambing-kambing. Sampai umur Nabi 21 tahun. Lama tak? Daripada umur 4 tahun sampai 21 tahun. Yang kedua adalah Nabi pernah berniaga. Waktu umur berapa Nabi mula berniaga ni? Kalau awak nak tahu, waktu umur Nabi 12 tahun, Nabi dah mula dah ikut dah. Nabi minta izin dekat ayah saudara Nabi yang tadi tu kan, Abu Talib tadi tu. Nabi minta izin untuk ikut pergi berniaga dekat Syam. Syam tu dekat mana? Syam tu sekarang dia dikenali sebagai Syria. Zaman dulu tak ada kereta, tak ada kapal terbang, tak ada lori. Zaman dulu orang berniaga naik unta. Kenal tak unta? Bila naik unta, lama ke tak perjalanan? Mestilah lama. Pada masa ini, Nabi telah mendapat gelaran Al-Amin, iaitu seorang yang jujur, yang boleh diharap dan dipercayai. Apa yang Nabi berniaga tu Apa barang yang Nabi niagakan tu, awak tahu tak? Kalau awak nak tahu, waktu tu Nabi ada jual herba, ada jual kain, ada jual minyak wangi, kismis, kurma dan macam-macam lagi. Okey, Cica nak share dekat awak macam mana Rasulullah SAW jadi peniaga yang bagus. Pertama, Rasulullah tak pernah berdebat, tak pernah ajak untuk bergaduh. Iaitu kalau Rasulullah berniaga, Rasulullah tak pernah menyakiti hati orang yang berjual beli dengan Rasulullah. Yang kedua, teknik menjual yang unik. Biasanya orang kalau dia jual, dia letak harga yang mahal kan daripada harga asal. Tapi Rasulullah tak. Rasulullah akan bagi tahu harga asal tu berapa. Yang ketiga, Rasulullah selalu senyum. Sebab senyum tu kan sedekah. Bila kita senyum, orang pun senang hati dengan kita. Orang pun senang je nak beli barang kita. Yang keempat, jujur. Jujur ni apa? Jujur ni maksudnya tak cakap bohong.
Ada satu cerita ni, waktu tu Nabi jalan-jalan dekat kawasan pasar kan. Lepas tu Nabi pun jumpa lah dengan satu kedai ni. Kedai ni dia jual buah. Buah tu dia longgok-longgok-longgokkan je. Lepas tu Rasulullah pun masukkan jari Rasulullah dekat dalam longgokan buah tu. Tiba-tiba Rasulullah tarik balik tangan Rasulullah, basah. Lepas tu Nabi pun tanyalah, kenapa basah ni? Orang yang jual tu cakap, terkena hujan tuan. Lepas tu Nabi pun cakap, kenapa tak letak buah tu dekat atas biar orang dapat tengok kan? Tapi peniaga tu diam je. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu, dia bukan pengikut aku. Sedih tak kalau kita ni bukan jadi pengikut Nabi? Sedih kan? Jadi jangan tipu. Yang kelima, Nabi ni adalah seorang yang lemah lembut je dengan pelanggan Nabi. Nabi layan semua orang sama rata. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.